Saya akan gunakan soalan nombor 8 dalam tutor awak untuk guide konsep satu chapter ni. Bermakna saya akan buat penambahan soalan dalam soalan nombor 8 original. So sekarang maklumat yang diberikan kepada kita adalah generator 41 volt, frekuensi 75 Hz, connect in series kepada kapasitor, resistor dan juga induktor, di mana semua value telah diberikan kepada kita. Voltage ni kalau dia sebut RMS ataupun dia tak sebut apa-apa, bermakna this value adalah indicate RMS value. Kalau peak memang dia akan sebut maximum voltage, peak voltage. So sekarang maklumat yang kita ada dalam soalan ini adalah VRMS sama dengan 41 volt, frekuensi generator adalah 75 Hertz. Okey, daripada frekuensi yang diberikan kepada kita, bermakna sekarang kita boleh cari nilai capacitive reactance XC, di mana nilai dia adalah 1 per omega C, di mana kita tahu omega adalah 2 pi F. So this value multiply dengan C lah. So 1 per 2 pi, frekuensi given 75 dan nilai kapasitor adalah 35 micro. So this value awak buat substitution, awak akan dapat 60.6 unit dalam ohm. So ini adalah capacitive reactance. Dan another one adalah inductive reactance XL, di mana XL adalah sama dengan omega L, So this one akan jadi 2 pi F multiplikan dengan L. So 2 pi F 75, L adalah 150 mili. So simplify this one, awak akan dapat nilai inductive reactance bersamaan dengan 70.7 ohm. So bila kita dapat dah XL, XC dan juga kita ada nilai R, sebenarnya kita boleh lukis phasor diagram dari segi impedance Z, di mana L ke atas lah. So this one akan jadi XL, XC. Kalau kita tengok nilai XL adalah lebih besar daripada XC, so panjang XL akan ekstra sikit lah. So this one adalah R. So sekarang bila kita tengok sini, XL greater than XC, bermakna resultant pada paksi Y akan berada di bahagian atas lah, di mana resultant dia akan jadi XL minus XC. Semua ni unit ohm. So finally kita akan dapat dia punya resultant, which is resultant itu adalah sebenarnya nilai impedance Z. So perasan tak, semua ni dalam unit ohm. So bila semua unit ohm, bermakna dia punya definitions adalah ability to oppose current flow. Okey, nah, apa sahaja dalam unit ohm, bermakna definition dia adalah ability to oppose current flow. Bermakna capacitive reactance, inductive reactance dan juga resistance adalah mempunyai kebolehan untuk oppose current flow. Begitu juga dengan impedance Z. So kalau tengok sini, maka nilai Z adalah bersamaan dengan XL tolak XC square plus dengan R square. So awak sila simplify lah maklumat yang diberikan tu, di mana finally awak akan dapat impedance bersamaan dengan 43.20 ohm. So bermakna sekarang kita dah dapat nilai XC, XL dan juga nilai Z, which is kesemua ini adalah dalam unit ohm. Means that kalau unit ohm, dia adalah ability for the device to oppose current flow. So saya padam dulu sebab ruangan tak cukup untuk saya buat video. Nanti saya akan tulis sahaja nilai yang kita dapat tadi untuk kita guna dalam soalan seterusnya. Okey. So kalau tengok sini, maklumat yang kita dapat sebentar tadi adalah nilai XC, di mana XC kita dapat 60.6 ohm. Kita dapat juga XL, di mana XL adalah 70.7 ohm. Kita ada nilai R 42 ohm, which is finally kita dapat impedance Z, which is sama dengan 43.2 ohm. So sekarang kalau soalan minta cari IRMS, which is IRMS adalah flow out daripada supply dan dia lalu pada kapasitor,
dia lalu pada resistor dan dia juga lalu pada induktor. Which means that current flow through each device adalah sama kerana dia disambung secara series. So means that conclusion yang kita boleh buat adalah I RMS sama dengan I flow pada R, I flow pada C dan juga I flow pada L kerana disambung secara series. Okey. Recall balik chapter 3. Kalau V total akan pair dengan I total dan juga R total, which is dalam liter AC, V total adalah sebenarnya V RMS. I total adalah sebenarnya I RMS dan R total adalah sebenarnya impedance Z dalam liter AC. So daripada maklumat ini, V RMS kita sudah tahu, Z kita sudah tahu, bermakna kita boleh tentukan I RMS, which is sama dengan V RMS divide by Z. So 41 bahagi dengan 43.2. So kita akan dapat I RMS sama dengan 0.95 volt, which is this one automatically sama dengan IR, I pada C dan juga I pada L. So kalau soalan seterusnya minta kita tentukan RMS pada induktor, kapasitor dan juga ada R, L dan juga C. So kalau dia minta kita tentukan V RMS pada R. So this one akan pair dengan I RMS multiplikan dengan R, di mana dia akan jadi 0.5 multiplikan dengan 42. So simplify, awak akan dapatlah V RMS pada R. So R pair dengan R. Kalau V RMS pada L pula, maka kita akan pairkan dengan XL, di mana 0.95 XL kita adalah 70.7. So simplify di sini awak akan dapat V across L, VL, di mana simplify akan dapat 67.17 volt. V pada R tadi dapat 39.9 volt. Soalan mungkin juga minta V RMS pada C. So this one akan jadi I RMS X C. So 0.95 multiplikan sahaja dengan XC, di mana XC adalah 60.6. So simplify this one, awak akan dapat V across C adalah 57.6 volt. So ini adalah RMS value across R, L dan juga C. Macam mana kalau soalan minta V maximum? Okay, V maximum tak ada apa-apa. So kita tahu dah relation V RMS dengan V maximum, di mana V RMS adalah sama dengan V naught divide by sec 2. So kalau soalan minta maksimum pada R, maka V naught R akan jadi V RMS pada R multiplikan dengan sec 2, bermakna 39.9 multiplikan sahaja dengan sec 2. So awak akan dapatlah V maximum pada R. Ini kalau soalan minta lah. Begitu juga dengan L dan juga C. So ini adalah V on each device. So selain daripada V on each device, ada lagi soalan yang boleh minta kita buat. Banyak lagi dalam bab ini. So soalan mungkin juga boleh minta kita cari average power. So bila sebut tentang average power kalau kita tengok balik video yang saya share sebelum ini, average power hanya wujud pada resistor sahaja. Di mana average power ni ada banyak nama. Kadang-kadang dia sebut sebagai average power. Kadang-kadang dia panggil sebagai real power. Kadang-kadang dia panggil sebagai power dissipated. So whatever power kalau melibatkan dalam liter AC, average power hanya wujud pada R sahaja. So bermakna awak ada pilihan lah 3 rumus, iaitu V R multiplikan dengan I squared R, ataupun VR square divide by R. Tapi paling mudah lah bagi saya, average power paling mudah kita nak guna adalah rumus I square R. Ini paling mudah sebab kita tak perlu nak susah payah nak kena fikir V, nak guna V yang mana. So average power paling mudah adalah I square R, di mana I kita dapat tadi 0.95 square, di mana R adalah 42. So simplify di sini, awak akan dapat average power 37.91 unit dalam
watt. Selepas minta average power, kemungkinan juga awak akan diminta untuk mencari power factor. Power factor ni adalah efisiensi dalam liter. Okay, power factor ada dua kaedah. Satu adalah daripada gantian persamaan, di mana kita tahu power factor cos V adalah bersamaan dengan real power divide by apparent power. Real power hanya pada R sahaja, so I square R. Apparent power adalah daripada supply, so this one akan jadi I square Z. So this one akan jadi R divide by Z, so akan jadi 42 bahagi dengan 43.2. So kita akan dapat kat sini 0.97. So means that efficiency bagi liter ini adalah setinggi 97%. So ini adalah indicate efficiency liter dalam liter AC. Dan ada juga pelajar dia tak nak buat gantian dalam rumus, tapi ingat tadi kita dah lukis phasor diagram. So daripada phasor diagram tadi juga sebenarnya kita boleh tentukan dia punya power factor, which is kita buat tadi tu. Kita dah dapat XL, di mana resultant sini adalah XL minus XC. Bawah ni ada XC, then ada R. Resultant dia adalah Z. So this one adalah dia punya angle phi. So sebenarnya power factor kalau tak nak guna rumus, kita tengok phasor diagram sahaja dan pastikan guna function cos lah, sebab power factor adalah cos phi. So this one akan jadi sebenarnya R divide by Z. So perasan tak? Rumus ni sama ada awak guna persamaan punya ni ataupun guna phasor diagram akan menghasilkan rumus yang sama. So power factor cos phi akan jadi 0.97. So ini adalah power factor. Kalau soalan minta pula kita tentukan sama ada liter ini voltan dengan current, siapa leading siapa lagging. So tak perlu buat apa-apa, daripada cos phi dapat tadi. Okay, kita dapat cos phi dah tadi 0.97. So kita cek angle sahaja. Bermakna bila cek tangent kita akan shift cos balik lah kan. Okay. So apa awak akan dapat sekarang? Nilai angle dia adalah bersamaan dengan 14.1 degree. Bermakna kita tahu daripada persamaan V RMS sama dengan I RMS Z. V proportional to Z. Daripada VR sama dengan I R. Bermakna VR proportional to R. So Z, kebahagiaan ini Z, ini sebenarnya juga boleh indicate sebagai V RMS. Bahagian yang R pula kita boleh wakilkan sebagai I RMS dengan angle V, di mana angle tadi kita dapat 14.1. So kesimpulan untuk liter ni kita boleh katakan bahawa V RMS lead I RMS by 14.1 degree. So ini adalah untuk power average, power factor. Dan ada lagi satu bahagian yang saya fikir patut guide juga sebab dia masih lagi dalam chapter ini, iaitu resonant frequency. Dalam resonant frequency ni, selain daripada awak boleh kira, awak juga mesti boleh sketch graph. Okay? Di mana graph tu, kalau kita buat XL sama dengan 2 pi FL, bermakna XL proportional to F. XC sama dengan 1 divided by 2 pi FC. So XC inversely proportional to C. Satnah alarm bunyi. Saya pergi tutup alarm sekejap. Okay. So sambung balik. Salah tulis dekat sini. So XC inversely proportional to F dan R tidak ada kaitan langsung dengan frekuensi. So kalau kita sketch graph untuk resonant frequency, paksinya akan jadi XL, XC, R dan juga Z, di mana kesemua ini dalam unit ohm. This one frekuensi unit dalam hertz. R tidak ada kaitan. So bila R tak ada kaitan, maka ini akan jadi line untuk R. Then untuk XL adalah proportional, bermakna berkadar terus. So bila berkadar terus, ini graf dia lah XL. C pula inversely. So inversely akan jadi graf macam ni lah. So this one adalah XC. Resonant frequency berlaku pada ketika nilai
XL adalah sama dengan nilai XC. Di mana bila kita lukiskan line resultant Z akan berada somewhere di lokasi inilah. Okay. Maka pada resonant frequency, kita akan tahu bahawa XL sama dengan XC. So, bila XL sama XC, daripada Z sama dengan XL minus XC square plus R square. So, this one akan jadi kosong lah sebab value dia sama. So, Z akan sama dengan R sahaja. So, pada ketika ini, Z adalah minimum. So, sekarang macam mana kita nak tentukan nilai resonant frequency? So, XL equivalent to XC. So, 2 pi FL equivalent to 1 over 2 pi FC. So, resonant frequency akan jadi 1 divide by 2 pi sert L over C. Di mana daripada gantian ini, awak akan dapatlah nilai resonant frekuensi unit dalam hertz. Yang ni awak minta kira sendiri nah. So, bila Z minimum bermakna dia punya current RMS akan menjadi maksimum. So, this one adalah sebenarnya sudah merangkum almost satu chapter. So, boleh tengok dulu. Nanti saya akan share lagi satu example dengan awak.